kepada teman-teman wartawan kita untuk bertanyakan soalan. Jika anda perlukan mic. Ya, Assalamualaikum, terima kasih. Saya tanya Tuan Mas Ami ya. Kita ada ramai pahlawan lah ya. Jadi nak tahu mengapakah memilih Mat Kilau untuk diterbitkan lah. Saudara Samsul tidak ada di sini ya. Tak ada. Okey, pada penerbit. Saya dah jujur di komen. Soalan menarik. Kenapa Mat Kilau? Pertamanya kita pilih Mat Kilau ni kerana Mat Kilau ni tokoh negara yang dikira oleh negara Malaysia. Keduanya sejarah dia tidak boleh dipertikaikan. Malah dokumen-dokumen British pun mengesahkan tentang bagaimana kesan penentangan Mat Kilau terhadap British sendiri. Ada dokumen-dokumen British yang kita ada. Saya tak boleh cerita sedikit banyak, tapi satu dua perkara sebab ini tidak dia menyebabkan tidak siapa boleh menafikan. Kadang-kadang kita ni mereka sekarang ni banyak menafikan sejarah Merdeka Melayu tapi ni British merekodkan dalam dokumen mereka tentang Mat Kilau ni disebut sebagai berjaya menggerakkan massive movement. Yang maknanya kisahnya berjaya menarik ramai, menyokong dia untuk melawan menentang British. Yang kedua dia inflict severe damage. Disebut juga sehingga satu masa British mata kalau tidak boleh selesai juga mereka akan withdraw daripada Pahang sebab gas mereka sudah banyak sehingga mereka sedemikian. Jadi sebab itu kita rasa ini satu permulaan projek Sugeng Kembaran ini lah kita menampilkan ketokohan Mat Kilau itu sendiri ya. Dan waris-waris ini pun ada untuk mengesahkan sebahagian-bahagian daripada fakta-fakta yang kita kumpulkan. Silakan soalan seterusnya. Baiklah, apa mesej yang paling penting lah yang nak disampaikan? Mungkin ada mesej tersirat selain daripada kebangkitan. Mungkin ada yang lain yang tidak diceritakan tetapi hanya karya saja yang tahu. Ya betul. Sebenarnya dalam filem kita tak boleh cerita semua perkara ya. Jadi ada orang yang melihat dia kata ada tak kurang daripada 30 pengajaran yang boleh diperolehi daripada filem Mat Kilau ini. Tapi bagi saya yang paling penting di sini ialah sifat watak Mat Kilau sebagai seorang yang baik, yang berpegang kuat pada agama. Dan bukan itu saja, selain daripada jadi baik, sejadinya dia orang yang saya sebut tadi kuat pegangannya, dia juga berjuang. Jadi sebenarnya inilah watak seorang Islam yang sebenarnya, baik dan juga sanggup mempertahankan tanah air dia. Jadi sebab apa mempertahankan tanah air ini sebahagian dari iman. Jadi itu adalah satu benda yang kita tampilkan. Watak seorang yang bagus ni, yang sempurna ni, dia mesti baik, pegang agama dan dia kena boleh berjuang mempertahan, bukan pengecut. Yang keduanya adalah kita nak kita nak tampilkan bahawa walaupun British itu satu kuasa besar dunia masa itu, tapi Mat Kilau ini ada sifat kelakian, ada sifat kejantanan, berani dan yakin diri bahawa dia boleh memberi impak yang besar pada masyarakat, menentang. Dan apabila dia berjaya mengalahkan dalam siri pertempuran ini, dia telah menerobos psikologi orang Melayu bahawa orang Melayu, pendekar Melayu mampu untuk mencabar dan malah boleh mengalahkan tentera terkuat di dunia masa itu. Itu antara dia, maknanya memberi suntikan keyakinan kepada bangsa di sini bahawa kita boleh, dan jangan biarkan kita ini dibuli oleh orang atau pendatang yang tidak diundang. Wallahualam. Assalamualaikum. Saya Samihat daripada Berita Harian. Sebagai sebuah filem yang diinspirasikan pahlawan Melayu, berapa peratus saja yang dalam filem ini yang diambil daripada kisah benar dan berapa kisah juga kan. Soalan kedua, apa komen penulis bila waris Mat Kilau cakap yang untuk macam itu dirujuk terlebih dahulu seperti yang terbaru di suara tadi.
Saya tahu pasti soalan tu ya, tapi saya jawab soalan yang kedua dulu lah ya. Kita sebenarnya kita juga telah berjumpa dengan pewaris Mak Kilau juga, Dr. Bahari contohnya ya. Yang daripada awal lagi sudah bersama kita yang kita berbincang dan rujuk. Beliau ni bukan calon awam ya. Dia seorang dia ada PhD, Dr. Bahari PhD dengan sukan, dan dia juga adalah hakim silat antarabangsa. Di samping itu juga penulis skrip ni adik saya Syarudin juga telah berjumpa dengan Tan Sri Salahuddin yang juga merupakan mantan KSN kita, yang juga merupakan pengerusi Persatuan Indra Gajah. Dia pun sebenarnya ada sini, kalau nak interview pun boleh. Sekejap lagi ya. Dia pun bersama-sama dengan kita ya, menyokong, dan malah filem ini sebenarnya mengangkat nama baik Mak Kilau, bukan sebaliknya. Jadi saya rasa, saya yakin semua keturunan Mak Kilau bersyukur kerana kita mengangkat nama yang berfatihah untuk dia. Soalan yang pertama tu saya tak pernah dapat sikit, berapa persen? Filem ni inspirasi pada kisah benar juga kan? Ya. Tapi rasanya tidak semua, berapa pantas dari yang diambil daripada kisah benar? Dia sebenarnya saya kata dalam 60-70%. Ya. Storyline tu betul, cuma kita berkarya dari segi lawan dan sebagainya. Macam contohnya Hurgui ya, watak yang ada tu memang adalah sejarah, dalam sejarah British pun ada. Dia mati misteri. Itu tak ada soal. Dia kata begini, dia kata begitu. Jadi kita ambil naratif bahawa dia ditewaskan oleh gerakan Mak Kilau itu. Okey, Ustaz. Assalamualaikum. Saya Audi dari ITS. Untuk adanya gambaran ini dia memang sudah 4 tahun dah sampai saya tahu. Dan sekarang kita akan keluar di 23 Juni. Apa perasaan bila dah release, bila dah habis? Oh, alhamdulillah. Kita gembira insya-Allah, walaupun dia lewat dalam COVID dan sebagainya. Tapi bagi saya, kita puas hatilah. Mesej kita sebahagiannya dapat kita sampaikan, dan saya pun bersyukur kerana pengarah kita Sambil Yusof pun dapat menghayati apa yang kita nak sampaikan itu ya. Saya pun sebelum engage dia tu, kita jumpa, kita ceritakan kenapa kita buat dan semangat yang kita ingin terapkan, dan saya rasa dia pun faham dan dia dapat menghayati. Sebab itu saya lihat direction atau pengarahan dia tu menjadi berkesan dan sebagainya, dan tentu dia memilih watak-watak pelakon-pelakon yang hebat, bahkan yang sangat berkesan dalam lakonan itu. Jadi saya teruja insya-Allah, dan saya nak sebut sini, saya bagaimana sekalipun memang nak sambung, sebab ini kisah hanya sekitar 2 minggu saja. Kisah Mak Kilau ni sebenarnya panjang, banyak lagi mesej-mesej yang kita sampaikan, dan sebab itu dalam masa yang singkat, 2 jam tidak boleh. Kita ada novel yang mungkin boleh menguraikan lagi yang kita perkenalkan hari ini, dan mungkin itu juga boleh menjadi panduan-panduan yang menunjukkan lebih lengkap sifat Mak Kilau daripada kecil lagi, didikan yang dia lalui, persekitaran yang dia hidup, sehingga dia menjadi watak yang begitu matang, watak pahlawanan, watak kelakian yang diperlukan sepanjang zaman sebenarnya. Saya Farhana dari H Live. Mungkin boleh komen sikit mengenai isu keris yang poster jadi kontroversi baru ini. Oh, dia ginilah pertamanya keris ni adalah senjata simbolik pada seluruh umat Melayu Nusantara, Jawa ke Aceh. Kalau kita kaji si genetik, sama saja. Jadi tak ada isu sebenarnya. Jadi sebab itulah kalau sikit sebanyak kita terlepas pandang dan sebagainya, itu kita biasa. Filem Hollywood pun banyak sebenarnya kita nampak cerita dia. Bagi saya itu bukan isu lah, dan banyak benda yang besar yang kita boleh lihat, yang kecil tu yang kita berbeza pendapat lah, atau berbeza mazhab dalam hal ni. Tak ada isu bagi saya insyaAllah, dan kita pun juga lihat itu sebagai satu yang serius lah kita ya. Kita di sini ialah menghiburkan secara bermanfaat. Itu poin paling penting sekali. Kita menghiburkan, memberi alternatif hiburan yang boleh mengangkat aras pemikiran masyarakat itu. Jadi kecil-kecil itu
kita tak ada masalah, kita lapang dada insyaAllah. Boleh tahu berapa ramai pelakon tambahan yang digunakan for the entire film, and also berapa set yang you all buat untuk film? Itu kena tanya siapa lagi ya, yang lebih teknikal. Kisah boleh jawab je lah. Berapa? Main depan. Ini penulis skrip dia, Cik Harwin adik saya, Cik Kumarang. Dan juga membuat research dan selalu berada di site sepanjang masa. Jumlahnya ramai pelakon tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai pelakon tambahan, sebenarnya kita tak boleh nak mereka tambahan sebab dia ada yang sekejap, ada yang kita ambil untuk satu scene dan sebagainya. Kalau ikut kita mungkin lebih daripada itulah. Lebih 300 kan? Boleh. Berapa set yang digunakan? Berapa set tu maksudnya dari segi prop ke? Prop, everything lah yang dipakai kan, you nampak ada dia punya budak, dia punya all that. Set yang besar kita ada 3, iaitu satu gudang, kedua ialah jeti, kemudian yang ketiga ialah pasar lah. Yang lain-lain tu kita guna prop yang sudah sedia ada. Thank you. Okey, saya nak tanya sikit. Okey, dalam sebagai tulis skrip, apa cabaran yang dihadapi untuk menghasilkan film? Dia ada banyak cabaran. Pertama, kisah tu ada banyak besi, ya. Kemudian daripada keluarga waris Makila pun ada banyak, ada pelbagai. Tapi kita ambil yang mana yang kita rasa lebih dengan inspirasi kita. Jadi itu dia punya cabaran dia ialah untuk memastikan penonton, terutama anak-anak muda, dia menyukai filem kita. Itu cabaran dia. Saya rasa saya buat tak kurang dari 50 kali skrip saya perbaiki yang terakhir. Ya. okey, saya nak satu soalan je. Okey, dalam bagi orang penting kan. Ulang soalan. Untuk barisan pelakon mungkin kalian boleh share berapa banyak persediaan untuk scene-scene yang dekat adalah sak tadi, dan adakah kecederaan, mungkin pengalaman sikit masa syuting. Pelakon ni ramai sebenarnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang hadir pada hari ini, yang berbesar hati, yang saya hormati. Saya merumuskan dan mewakilkan untuk menjawabkan soalan. Membuatkan satu filem aksi ini, kalau tidak ada kecederaan, itu bukan filem aksi. Jadi pasti ada filem aksi, dan juga kudrat dan juga tenaga yang dikerahkan, pasti ada. Antara kecederaan, Kuda dah patah. Kuda banyak patah kaki. Kuda mati ada. Saya rasa semua barisan pelakon mengalami kecederaan individu, dan saya kongsi saya lah, kaki saya ditikam bayonet, terbuka, lebih kurang kalau dijahit dalam 6 jahitan, tapi alhamdulillah tanpa jahitan. Betul. Kalau okey, kalau tengok filem ni dalam banyak watak Beto dikembangkan dengan lebih bagus, dan boleh kata hampir sama taranya dengan Mak Kilau tu. So macam mana Beto lihat perkembangan watak Wahid tu sendiri?
Mana saya nak jawab soalan tu? Sebab sebenarnya soalan tu lebih kepada penulis dan juga pengarah. Saya sebagai seorang pemain watak hanya menjalankan tanggungjawab atas apa yang diberikan ke atas bahu saya, dan menggalasnya sehabis baik yang saya mampu, mengikut apa yang sutradara iaitu Samsul Yusof naklah, apa yang dia dah visualkan dalam kepala dia. Jadi saya sejujurnya gembira apabila bermain watak Wahid ni di kalangan pemain-pemain ataupun kawan-kawan saya sedia ada yang di depan ni. Itulah, kita menjalankan tanggungjawab kita sampai sebaiklah. Mengikut perkembangan watak tu, kita ikut apa yang dah diarahkan, ikut apa yang ditulis oleh penulis skrip. Betul dapat reference mana-mana tak untuk watak tu? Maksudnya sebab kalau kita belajar sejarah dulu, saya tak berapa ingat sangat dah watak kan. Tapi dalamnya awak membuat dia sangat besar dan sangat macam oh wow. So apa reference awak, atau awak tanya siapa ke untuk that particular watak? Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya watak Wahid ni adalah satu watak fiksyen. Seperti yang kita dah beritahu kan, kita diinspirasikan daripada kisah benar. Jadi watak saya ni watak fiksyen. Jadi saya agak lega sikit lah kat situ, sebab nervous bila memainkan watak yang betul-betul wujud ni lain kan tanggungjawab dia. Jadi dari sudut reference tu, saya tidak ada secara khusus. Saya banyak berbincang dengan sutradara pengarah Samsul, bagaimana dia nakkan watak Wahid ni. Di samping kita terima berkongsi tenaga, berkongsi energi dengan rakan-rakan sepermainan saya di dalam frame, seperti Adi Putra, Datuk Adi Putra, Fatah Amin, Johan Asyari. Kita bermain dengan rasa lah ke situ. Basically apa yang dilihat tu memang kita dapat dari set, dari sudut persahabatannya, konfliknya, kita memang dapat di set. Jadi kalau nak kata reference tu, saya tidak ada secara khusus reference tertentu. Assalamualaikum semua. Maaf, saya dari Singapura datang ke sini untuk menonton cerita Mat Kilau. Alhamdulillah, saya betul-betul memang terharu dengan production. Tapi setakat di Malaysia ni lulus semuanya. Di Singapura tak dengar pula nak kena sensor setakat ni. Soalan saya nak tanya, Feride daripada H-Line, Kalau di segi pengajaran memang banyak boleh kita buat. Naratif kita naratif yang betul, naratif yang membina bangsa, dia membangunkan semangat, menyuntik keyakinan baru oleh bangsa yang mungkin sekarang ni rasa macam kurang bermain. Jadi kita rasa itu boleh digunakan reference dalam sekolah pun banyak yang non-fiction tapi ini based on true story. Saya fikir memang wajar lah bagaimana sifat seorang yang mempertahankan tanah air, cinta tanah air, satu yang sepatutnya dijadikan rujukan dalam apa ni, silibus sekolah dan sebagainya. Pengarah ni saya tanya Samin, dia tak sihat lah. Jadi itu. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan, masa tak mengizinkan kita. Rakan-rakan media anda sangat membantu kami dalam mewawarkan, mempromosi. Terima kasih banyak.